Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Pertamanya, mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat meneruskan kuliah kita pada hari ini, iaitu kita membaca kitab Syarah Akidah Tahawiyah yang diterjemahkan oleh Profesor Dr. Hasnan bin Kassan, cetakan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dan kitab ini merupakan syarah terhadap matan akidah oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang disyarahkan oleh Imam Al-Allamah Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, Qadil Qudah dalam dalam madhab Abu Hanifah. Okey. Dan kita bersyukur hari ini kita dapat rasa resepi Sarawak yang sangat istimewa. Terima kasih. Kita sambung perbincangan berkaitan dengan hadis khabar ahad. Okey. Mungkin ada sebahagian daripada kita terlupa ataupun ingin ulang kaji makna ahad. Hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan daripada jumlah perawi yang tidak ramai. Tidak ramai dalam erti kata bukanlah tak ramai, tapi tidak mencapai bilangan mutawatir yang disyaratkan oleh ulama kalam pada asalnya. Bilangan tersebut ialah bilangan yang dapat menenangkan hati kita yang mendengar hadis tersebut bahawa takkan ada orang boleh berpakat untuk berdusta. Ini adalah pembahagian hadis ahad, mutawatir dan ahad merupakan pembahagian yang dimulakan dan diasaskan oleh mazhab ataupun oleh golongan Mu'tazilah pada asalnya. Mereka ketika mereka membawa kaedah mengisbatkan dan menafikan sifat Allah berdasarkan kepada kaedah akal, mereka berdepan dengan masalah yang sangat besar, iaitu ulama sunnah ataupun ahlul hadis bangun menentang mereka, malah tidak sedikit yang mengkafirkan mereka kerana kaedah-kaedah yang direka untuk mengisbatkan sesuatu perkara yang dikatakan urusan ghaib, iaitu berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, atau untuk menafikannya, iaitu untuk mengisbatkan sifat Allah dengan kaedah penafian. Kita ahli sunnah sebelumnya tidak ada beza masalah fiqh atau masalah akidah, mereka akan rujuk Al-Quran, sunnah dan ijma'. Namun sampai kepada golongan Mu'tazilah, dan secara kajiannya didapati bahawa yang paling awal sekali bercerita tentang masalah ini adalah seorang tokoh Mu'tazilah yang dikenali sebagai Ibrahim An-Nazam. Ibrahim An-Nazam mula mempertikaikan keabsahan hadis atas dasar hadis. Kalau sahabat tak beritahu ramai-ramai, kenapa saya sebut sahabat? Sebab itu syarat utama atas sekali. Kalau tak ramai-ramai sahabat beritahu, kita boleh lagi
syak bahawa mereka boleh berpakat untuk berdusta. Ataupun kalau tak ramai lagi yang sebut, berkemungkinan mereka salah dalam periwayatan. Okay. Kaedah ini tidak diguna pakai oleh ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah pada peringkat awalnya, ulama hadis tidak ada istilah mutawatir atau ahad dalam perbincangan mereka. Perbincangan yang mereka bincangkan, hadis itu hadis yang maqbul atau mardud, diterima atau ditolak. Yang mana bahagian maqbul itu terkandung dalamnya hadis hasan, hadis sahih li zati, sahih li ghairi, hasan li zati, hasan li ghairi. Manakala hadis yang mardud adalah hadis dhaif, hadis dhaif jiddan, dan hadis maudhu'. Hadis maudhu' dan hadis munkar dalam kategori yang tidak akan berubah kedudukannya. Begitu juga hadis dhaif jiddan. Hadis dhaif yang biasa ditolak bukan kerana ditolak dan dibuang, tidak, dijadikan sebagai iktibar atau di KIV kan. KIV kan, tunggu kat situ. Hadis dhaif. Sekiranya ada qarinah menunjukkan bahawa hadis ni hadis palsu, ditolak. Sekiranya adanya mutaba'at atau syawahid, adanya qarinah-qarinah yang lain yang menunjukkan bahawa dia hadis sahih, diterima. Itu nama hadis yang dhaif, yang berada, yang menunggu sokongan daripada mutaba'at ataupun syawahid. Mutaba'at artinya riwayat daripada perawi-perawi yang lain. Syawahid artinya riwayat daripada sahabat-sahabat lain. Dan kalau ada hadis daripada jalan yang lain, sahabat yang lain yang sahih, maknanya sama atau menguatkan atau lafaznya sama, hadis tadi yang dhaif tadi berubah jadi hasan li ghairi. Jadi hadis dhaif tidak ditolak, tapi di-KIV-kan amalannya kerana berhati-hati dalam menerima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaedah inilah yang digunakan pakai oleh ulama sunnah sejak daripada awal zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari ini. Namun kita temukan kaedah berkaitan ulama sunnah juga ulama mutaakhirin mula membincangkan tentang mutawatir dan ahad, bermula daripada Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, memasukkannya dalam kitab Al-Kifayah. Ketika beliau memasukkannya dalam bab yang ke-27, saya kata nak semak, tak sempat semak lagi kerana saya minggu lepas, saya pun memang baru sampai daripada Sabah tadi. Dia terus straight dan secara jujur, tuan-tuan, secara jujurnya saya tak sempat nak cek betul-betul banyak pelajaran malam ni, straight je program. Jadi apa yang saya baca hari ini adalah apa yang saya sedia untuk pertemuan yang lalu. Sekiranya ada apa-apa, tuan-tuan boleh inilah. Bukan tak sedia artinya saya tak baca, saya dah baca, tapi bukan baca yang malam ni, baca yang minggu lepas, persediaan untuk minggu lepas. Jadi Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ketika beliau masukkan dalam kitab beliau perbincangan berkaitan mutawatir dan ahad sekadar sebagai iktibar, sekadar bawa perbincangan yang pernah dibincangkan oleh ulama-ulama usul dan juga ulama kalam, dan bukan bertujuan, dan sampai sekarang perbincangan berkaitan mutawatir ahad bukan bertujuan untuk tolak hadis. Kalau kita belajar mustalah hadis, kita ada hadis i'tibar mardud, ma'rif al-hadis bi'tibari qabul warrad, terbahagi kepada 4 bahagian ataupun 5 bahagian yang disebutkan tadi. Sahih dan hasan, begitu juga hadis maudhu', 3 bahagian utama. Kalau bab mutawatir ahad, mereka berikan tajuk dengan al-hadis bi'tibar adadi turuqihi, bukan qabul dan rad. Atau setengah buku tulis bi'tibar ma'rifati turuqihi, nak tahu macam mana jalan dia. Walaupun saya dah sebut, saya ulang sekali lagi, ulama hadis ketika bincangkan mutawatir bukan bertujuan untuk terima hadis atau tolak hadis. Terima hadis, tolak hadis itu perbincangan dalam bab sahih atau tidak sahih.
Bila bincang tentang mutawatir ahad, mereka nak bincangkan hadis tersebut ada berapa banyak, ada berapa jalan yang, berapa orang yang riwayatkan untuk mengenal. Sebagaimana kita ketahui, mengenal bilangan atau jumlah jalan yang sampai kepada kita tidak menafikan satu jalan kalau dia memang sahih. Dan contoh yang saya buat, contoh kita tu Baitul Salam besok tutup. Contoh jangan datang besok. Contoh. Besok malam tak ada? Betul. Kasyaf. Tak, contoh tak sengaja. Katalah, kita dengar datang-datang salah seorang beritahu. Sekarang katalah kita dengar daripada, kita buka FB daripada saudara Abu Talhah. Dalam FB kata besok Baitul Salam cuti, tidak ada kuliah pada hari besok. Tuan-tuan nak tunggu semua post ke atau nak seorang beritahu? Cukup seorang beritahu. Apabila dia seorang yang autoriti, yang dipercayai semua sekali, itulah sahih, khabar yang sahih. Kalau sahabat Nabi beritahu, cukup tak autoriti? Yang Allah iktiraf, Allah kata seorang yang mereka ni golongan yang hatinya bersih, orang yang ikhlas tentang agama, Allah isi semua dalam Quran cerita tentang hati sahabat, bukan cerita kat luar. Kat luar tu keadilan siapa boleh cerita keadaan kat luar, macam mana sifat mereka, tarahum ruk'an sujada. Kat luar tu kalau nampak sahabat ni, kalau kita pergi jumpa sahabat tak ada yang duduk borak makan-makan kedai kopi. Nampak ada yang tarahum ruk'an sujada, sedang rukuk, sedang sujud. Simahum fi wujuhihim, muka mereka ada cahaya, ada tanda kesan daripada sujud. Nampak memang orang, begitulah keadaan sahabat di luar. Keadaan di dalam, Allah cerita tentang yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka sanggup korbankan apa yang ada dalam, yang ada pada mereka, berikan kepada saudara Islam mereka walaupun mereka sendiri susah. Ini bukan cerita-cerita yang direka buat apa? Teaser apa nama? Buat iklan-iklan yang buat kesian. Iklan hari raya banyak iklan kesian keluar kan. Ini bukan cerita direka-reka. Betul, Allah cerita betul-betul dalam isi hati mereka. Waktu mereka takut, Allah kata mereka takut. Waktu mereka gembira, Allah kata mereka gembira. Waktu mereka nak dengar Nabi meninggal ketika Uhud, tersebar berita, Allah kata mereka sedih. Fa'athabahum ghamman bi ghammin, isi hati mereka Allah cerita. Dan cukuplah seorang sahabat beritahu, cukuplah, sahih dah. Cuma tinggal kita belajar bab mutawatir, belajar lagi. Oh, bukan Umar sahaja, rupanya Osman pun ada riwayatkan. Oh, bukan sahaja Osman. Bila tahu banyak, artinya hadis tadi bukanlah hadis yang berlaku di secara personal. Hadis itu berlaku di khalayak ramai. Kita dapat tahu. Jadi ada lagi ilmu yang dapat kita pelajari daripada kajian terhadap hadis mutawatir dan ahad. Tapi sekadar untuk mengetahui dan untuk memahamkan kita tentang situasi, lebih fahamkan kita tentang hadis Nabi SAW dan cara periwayatan, bukan untuk tolak. Itu tujuan ulama hadis, bawa masuk perbincangan mutawatir dan ahad dalam perbincangan dalam kitab-kitab mustalah. Dan tidak wujud mana satu pun ulama hadis yang bincangkan perkara ini tentang mutawatir ahad mengatakan ahad tak boleh pakai. Bab akidah kami nak ikut otak, ikut kaedah akal. Hanya bab fiqh kami nak terima hadis. Ini hanya usul ahli kalam. Adakah ahli kalam kata kami tolak hadis? Yang kata. Tapi ramai yang tak kata. Mana boleh dia kata tolak hadis sedangkan dia orang Islam? Maka diwujudkan kaedah bahawa bab akidah, itu bab berkaitan dengan ma'rifatullah, hanya kita menerima khabar yang mutawatir. Maka apa terjadi? Kaedahnya disebutkan, maka dicarikan hadis yang cukup syarat mutawatir yang mereka letakkan. Maka tidak ditemukan satu hadis pun dalam bab sifat yang cukup syarat dalam bab mutawatir yang mereka letakkan, mutawatir lafzi. Manakala yang mutawatir ma'nawi banyak.
hadis sifat, semuanya mutawatir maknawi. Tapi mereka terima atau tidak? Tak terima. Manakala dalil Al-Quran yang memang mutawatir, Quran tawatir, ayat-ayat sifat-sifat Allah, adakah terhad dalam hadis? Tidak. Dalam Al-Quran, sifat-sifat Allah berkata istiwa, sabit dengan Al-Quran, sabit dengan hadis, sabit dengan ijma' sahabat. Hadis istiwa, hadis wajah, hadis yad. Hadis-hadis berkaitan dengan sifat rahmah, berkaitan dengan sifat ghadab, berkaitan dengan sifat asma Allah husna secara keseluruhannya. Sabit dari mana? Daripada Al-Quranul Karim. 99 nama Allah. Terutama dengan pandangan Al-Walid bin Muslim, yang mana riwayat yang kita selalu buat lagu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaimin, Al-Azizul Jabbar. Lagu tu, itu adalah riwayat daripada hadis yang mudraj. Mudraj artinya Nabi tak sebut. Tetapi mudraj, yang idraj itu datang daripada Al-Walid bin Muslim, pandangan seorang ulama hadis yang hebat. Beliau senaraikan nama tersebut. Masa beliau syarahkan hadis 99 nama, syarahkan hadis siapa yang hafal 99 nama dan beramal dengannya, baginya syurga, beliau sebutkan nama-nama yang beliau kajian yang pada pandangan beliau. Jadi hadis tu, walaupun hadis mudraj, tak sahih hadis. Tapi kalau diketahui dia, kalam idraj itu datang daripada siapa, siapakah mudraj, ataupun siapakah kalam tu, dikenal siapakah orang yang berkata, maka ada nilai yang tersendiri. Yang meriwayatkan hadis Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus Salam, idraj dalam hadis itu ialah kalam Al-Walid bin Muslim, ada nilainya. 99 nama yang ada dalam nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, yang tiap-tiap nama mengandungi sifat, daripada Al-Quran atau daripada mana? Semuanya daripada Al-Quranul Karim. Ditambah dengan nama-nama tak ada ke Quran, As-Sittir contoh. Ya Hannan, Ya Mannan, tak jumpa dalam 99 nama. Nama kita ada Ya Hannan, Ya Mannan, Subuh, Kudus. Nama-nama yang tak ada ke Quran, tapi disabit dengan hadis. Semua ni mengandungi sifat atau tidak? Mengandungi makna sifat. Allah, ketika Allah memberikan namanya dengan satu nama yang mengandungi sifat tersebut, yang mengandungi makna itu mengandungi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni mutawatir. Tapi kata mereka apa? Ada kaedah baru. Saya ulang balik. Minta maaf, saya ulang balik. Semata-mata untuk fahamkan kita. Mereka kata kaedah, walaupun hadis itu mutawatir atau khabar itu mutawatir, Quran ataupun hadis, kalau bertentangan dengan kaedah kalam yang kami letakkan, Quran itu perlu ditakwilkan atau dibukukan maknanya. Maka wujudlah kaedah takwil yang mujmal, takwil yang mufassal, seolah-olah wajib takwil. Belajar awal bab kata tak wajib takwil. Sampai pada syarah kat hujung, semua salaf dan khalaf takwil. Seorang takwil mujmal, seorang takwil mufassal. Ini kaedah yang disebutkan oleh ahlul kalam. Dan tidak menerima zahir Quran. Seolah-olah zahir Quran ditafsirkan dengan kulit. Tafsiran kulit, tafsiran yang tidak mendalam. Yang ulama maksud zahir Quran adalah makna yang ada dalam konten, dalam lafaz Quranul Karim. Bukan zahir Quran maksudnya cerita tentang kulit. Sampai golongan batiniah kata apa? Geng-geng ilmu kulit, dia ilmu isi. Ada kawan kita, semua juga, kawan ni belajar ilmu kulit, kami belajar ilmu isi. Itu baguslah. Ilmu isi yang paling pure sekali, yang kat mana? Kat tandas lah. Itu isi paling pure. Tak betul. Kaedah-kaedah yang tidak benar diwujudkan. Kalau kaedah begini wujud pada zaman salafus salih ataupun wujud kemudian, tapi tidak menafikan apa yang diriwayatkan, apa yang ada pada makna Al-Quran. Makna zahir itu makna yang jelas. Kita tak ada masalah. Kaedah kita boleh. Tapi bila bertentangan, kita tak terima. Sebab tu maka dibuatlah satu perumpamaan atau satu kaedah untuk kita faham. Mereka kata nas dengan akal lebih utama. Kenapa lebih utama? Kalau Quran turun pada orang gila, Quran tadi diamalkan atau tidak? Wajib diamalkan tidak? Tak wajib amalkan. Orang gila mana wajib amal? Betul tak? Tak ada satu kebenaran yang boleh diamalkan walaupun Quran itu wujud, teks wujud. Tapi kalau
orang tu tak ada otak, atau turun pada kanak-kanak, atau turun pada orang nyanyuk, wajib tak amal, orang tadi wajib beramal tak dengan hukum tersebut? Tak wajib. Jadi asas kepada pengamalan Quran adalah akal yang sehat, akal sendiri. Jadi akal lebih utama ke Quran lebih utama? Quran bergantung pada akal ke akal bergantung pada Quran? Kenapa pula dia? Kan kalau Quran datang ini kan tuan-tuan akan jumpa. Saya sebut ni sebab apa? Sebab benda ni benda banyak lagi syubhat yang tak sampai. Tapi kita yang mana dah diceritakan, disampaikan, kita sampaikan dan kita jawab. Mereka akan kata akal Quran itu, pengamalan Quran hanya diamalkan apabila diturunkan kepada yang berakal. Quran bergantung pada akal, bukan akal bergantung pada Quran. Macam mana nak jawab? Siapa yang ikut kelas semua boleh jawab. Macam mana nak jawab? Sebab tu siapa yang ikut kelas, saya selalu hamba di Facebook saya pada suatu ketika dulu, yang mana saya sekarang dah hide kan. Malas nak banyak sangat isu ni kalau timbul, kita jawab. Habis isu selesai, jangan sibukkan masyarakat dengan perkara-perkara yang khilafian. Kita balik semula pada asal, sebarkan hadis Rasulullah, ajarkan sunnah-sunnah Nabi, sunnah harian, zikir pagi, zikir petang, malam. Ini yang perlu kita sebarkan. Timbul isu apabila diserang baru kita jawab. Atau timbul pada waktu kita belajar dalam kelas. Sebab tu kita tak nak orang keliru dengan banyak benda yang sengaja ditimbulkan. Kerana bukan sebab tak boleh jawab, tapi umat Islam sekarang lebih perlu kepada pengamalan sunnah itu sendiri. Kerana banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang ditinggalkan. Tapi kalau timbul isu, ada orang kata akal lebih utama. Dan kalau tak ada akal, tak adalah Al-Quranul Karim, tak boleh diamalkan. Sebab itulah saya jawab, kalau begitu, sebelum datang ilmu kalam yang diterjemahkan pada zaman Al-Ma'mun, sebelumnya, zaman Nabi tak belajar ilmu kalam, sahabat, tabi'in, tabi'in dan semua ulama hadis, mereka ni golongan yang mukallaf ke tidak mukallaf? Mukallaf. Berakal ke tidak berakal sahabat Nabi? Berakal. Walaupun tak belajar ilmu kalam. Jadi akal mana yang anda maksudkan? Kalau betul-betul akal manusia yang fitrah, kita Allah ra'si wal ain, betul. Akal ini adalah asas pada taklif. Syarat seorang yang mukallaf adalah baligh dan berakal. Tapi bukan formula falsafah yang anda namakan sebagai akal dan aqlaniyah. Konsep falsafah yang diwujudkan, yang dikelirukan oleh ahli kalam, seolah-olah hanya mereka yang berakal. Bila kita datangkan kaedah-kaedah kalam salafus salih, jumpa kalam salafus salih, kita salafus salih tak faham makna. Jadi mereka bekukan makna. Salafus salih hadis berkata mutasyabihat. Mereka tidak berikan makna. Mereka hanya mengisbatkan lafaz dan berlalu begitu saja. Tidak berikan makna. Mereka, sebab itu kaedah mereka lebih selamat, aslam. Tapi kaedah khalaf ahkam. Lebih banyak hikmah, a'lam wa ahkam. Lebih banyak ilmu. Kita pun belajar. Mukadimah kita belajar bab ni, kita belajar sampai satu masa, sampai sifat satu, sampai sifat istiwa. Sesungguhnya dalam bab ini salafus salih mengatakan bahawa istawa mempunyai banyak makna. Saya ni suka mukadimah, saya pegang betul dalam satu bab ilmu. Salaf kata di awal diajarkan, salaf tidak berikan makna. Sampai pada bab tak boleh nafikan, dah semua kitab tafsir akan mengatakan bahawa makna istawa alal arsy merujuk pada kalam salafus salih akan ditemukan makna ala wartafa'a sa'uda wastaqarra. Maka mereka kata, maksud salaf ala wartafa'a itu artinya tinggi dari segi makanah, bukan makan. Jadi kami tak pedulikan istilah yang anda wujudkan. Tapi saya tanya awal, salaf tafsirkan atau tidak sifat Allah Subhanahu wa taala? Berikan makna atau tidak? Mereka berikan makna. Cuma mereka tidak menetapkan kaifiyah. Mereka
tafwidkan kaifiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu berkaitan dengan urusan ghaib. Tidak ada yang tahu perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara ghaib yang kita ketahui hanyalah datang melalui sumber Al-Quran dan Sunnah. Kalau Quran kata ada, kita kata ada. Sunnah kata tak, Quran dan Sunnah kata tak ada, kita kata tidak ada. Kalau Quran Sunnah tak sebut, kita pun tak sebut, dan kita tak nak bercerita lebih daripada apa disebutkan. Itulah dia kaedah yang paling berakal. Orang yang paling berakal mengetahui kedudukan akal. Akal itu, bila, sebab itulah ayat Quran berkaitan perkara ghaib, tak ada satu pun ayat suruh kita kaji perkara ghaib. Yang ada, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman terhadap perkara ghaib. Tapi berkaitan dengan urusan alam, berkaitan dengan urusan alam syahadah, Allah kata suruh perhatikan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilal samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah suruh tanya dalam surah surah Isra atau surah Rum, tengah-tengah tu ayat surah berkaitan dengan Allah katakan, lihat bagaimana kalau alam itu, kalau malam itu selama-lamanya, apa yang akan terjadi? Kalau siang selama-lamanya, apa akan terjadi? Allah ajak kita berfikir. Allah tidak malu untuk bagi perumpamaan, walaupun perumpamaan seperti seekor nyamuk. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Semua bab alam syahadah ni Allah suruh kaji, daripada alam paling kecil, daripada nyamuk sampai kepada langit. Kajilah, sebab akal kita memang mampu. Kita kena gunakan akal sepenuhnya. Tapi akal kita takkan mampu mengisbatkan suatu perkara ghaib atau menafikannya. Itu perkara ghaib. Jadi perkara ghaib hanya tergantung kepada khabar dan berita. Dan kaedah ini dipakai secara ijma'. Sehinggalah datang golongan ahli falsafah yang mengatakan bahawa kewujudan sesuatu mesti melalui eksperimen. Kena eksperimen. Eksperimen ada bukti live baru kami terima, maka ditatbikkanlah eksperimen tersebut terhadap alam. Terhadap alam ada, kalau eksperimen nampak baru kita terima, tak nampak tak terima. Kaedah ini alhamdulillah membawa kebaikan yang banyak kepada masyarakat. Apabila terjemahkan ilmu sains, fizik sebagainya, timbul masalah, kaedah yang sama digunakan untuk mencerita tentang Allah, bercerita tentang perkara ghaib, maka falsafah menolak semua syurga dan neraka atas alasan ianya tidak diterima oleh akal. Akal tak boleh terima. Dan macam-macam alasan yang lain lagi, maka falsafah mentakwilkan semua ayat syurga neraka. Mereka kata itu hanyalah ayat perumpamaan yang Allah buat semata-mata untuk menggalakkan orang beramal dan menjauhkan orang daripada buat jahat. Tetapi hakikat tidak wujud. Hakikat kewujudan ini hanya satu, wujudlah golongan batiniah. Sampai ahli falsafah yang melampau, bukan setakat syurga neraka perkara sam'iyat ni saja mereka nafikan, malah ada yang sampai menyatakan Tuhan dan manusia itu sendiri pun hanyalah metafora, hanyalah perkara yang sama. Maka wujudlah golongan batiniah yang menganggap yang al-hulul wal ittihad, Allah dengan alam ni bersatu, sebenarnya Allah alam ni hanya satu, ini hanyalah lakonan dan sebagainya. Ini semua datang daripada mana? Semuanya berpunca daripada kaedah kalam yang memisahkan dalil daripada tauhid, yang memisahkan dalil daripada tauhid. Namun ketika mereka membentangkan dengan wajah yang berbeza, seperti ramai ulama yang menerimanya atas dasar husnuzan tadi. Mereka bentangkan, mereka kata bab akidah kita perlu berhati-hati. Kalau bukan mutawatir kita tak terima, kita nak mutawatir. Secara kaedah, secara praktikal, baik kami terima, berikan satu hadis mutawatir berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, berikan kepada kami. Tak ada. Kami berikan ayat Quran. Oh, ayat Quran ni kalau berbeza daripada akal takkan salah. Akal takkan salah. Siapa yang asaskan ilmu kalam? Ahli falsafah. Lepas tu datang ahli kalam kafirkan falsafah. Ahli kalam yang asal siapa? Jahmiyah. Datang Mu'tazilah, kafirkan Jahmiyah. Lepas Jahmiyah siapa? Kullabiyah. Dan pecahan-pecahan lainnya. Kullabiyah tidak kafirkan, tapi membid'ahkan, menyesatkan
Mazhab Mu'tazilah. Dari Kullabiyah lah. Datangnya mazhab-mazhab yang kemudian. Mazhab yang tidak ekstrim seperti pada asalnya. Ini sangat penting. Sejarah ni sangat penting. Saya cerita, saya ulang balik benda ni supaya kita faham. Ulang-ulang balik. Bosan pun tak apalah. Ustaz dia cerita benda tu je. Entah-entah tu je dia tahu. Okey. Tapi saya ulang balik bab ni. Ulang balik sampai balik ulang. Sebab apa? Selalu timbul isu yang sama, seolah-olah kadang-kadang orang tak faham. Kenapa tak nak terima kaedah kalam? Alangkah baiknya kita bersatu, dua-dua kita terima. Saya kata kalau bersatu atas dasar diamkan boleh terima bahawa zahir Quran itu kufur, kami takkan mana satu. Cuba buang kaedah al-kalam yang mengatakan bahawa zahir Quran itu kufur, kami terima. Tak ada akal al-kalam. Ilmu kalam asas ayat-ayat mutasyabihat wajib ditakwilkan. Kenapa? Kerana zahir Al-Quran itu mengandungi fakta yang kufur, kafir. Sebab itu wujudnya kaedah, kalau baca Quran terjemahan boleh jadi kafir, baca hadis sendiri boleh jadi kafir. Mana mungkin orang baca Quran terjemahan jadi kafir? Orang kafir masuk Islam tu ramailah yang baca terjemahan Quran. Tetapi kaedah yang diasas. Kenapa? Sebab mereka takut Quran yang diterjemahkan secara konten asalnya takut perkufuran. Bukan sebab Quran, tidak. Puncanya kerana kaedah yang diterangkan, yang ditakwilkan dengan pelbagai takwilan. Kalau ditakwilkan sekalipun, ayat satu takwil ke? Tak, macam-macam takwil. Dan takwil itu selamat tidak? Tak selamat, tak ada satu pun selamat. Tak nak isbatkan Allah beristiwa. Sebab dia akan persoalkan kepada golongan salafus salih atau akidah golongan ahlul athar atau ahlul hadis. Kalau kata Allah beristiwa, sebelumnya Allah di mana? Sebelum ada arasy Allah di mana? Kita kata okey, maknanya apa? Kalau macam tu ialah okeylah. Jadi biarlah dulu. Jadi makna yang maksudnya apa? Mana ustaz-ustaz? Katanya ustaz UM ni. Contoh, kalau kata summastawa ala arsy, kemudian beristiwa di atas arasy, artinya bukan istiwa, ayatnya artinya apa? Istaula, menguasai. Betul? Atau yang ada yang kata mentadbir. Betul? Kita kata habis sebelum Allah menguasai, siapa yang kuasa? Yang mana lebih teruk? Selesaikan masalah ke? Tak. Ini duk serang, kutuk-kutuk orang. Bila orang jawab balik, diam. Tapi kalau kita diamkan, hari-hari sekarang datang macam syubhat, macam-macam diserang. Kalau kita jawab nanti, dikatakan apa? Mereka ni sering menimbulkan kerisauan, menimbulkan perkara khilaf dalam masyarakat. Hai, siapa yang timbul dulu? Saya tak nak terlibat dengan apa-apa isu sekalipun. Tapi bila kita tengok hari-hari manhaj salaf disebut nama-nama ulama-ulama yang berbeza dengan mereka, dihina sebagainya, kita terpaksa bercakap. Bila bercakap kadang-kadang disitu, tengok tu. Sedangkan siapa yang mula? Sebab tu salafus salih, akidah salaf telah wujud sejak zaman Nabi, zaman sahabat tabi'in, tak pernah usir siapa-siapa. Sampai ke akhirnya kekal. Sebab akidah ni bukan ilmu yang berkembang mengikut masa dan peredaran masa dan tempat. Akidah berkaitan perkara ghaib, berkaitan dengan perkara yang kita warisi daripada kefahamannya daripada ulama dahulu. Kita warisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang ada pada zaman Nabi dah sempurna dah. Habis nak amalkan macam mana? Akidah ni nak amal macam Nabi. Berkaitan dengan kefahaman sempurna, berkaitan dengan amalan pun sempurna. Apatah lagi kaedah kalam kata akidah ni hanya bab pemikiran, amalan tak masuk. Sepatutnya korang lah lebih kena ikut. Sebab pemahaman tu sempurna sejak pada zaman Nabi SAW. Tak perlu kepada cara baru untuk memahamkan akidah. Apatah lagi bawa cara baru, nafikan apa yang ada dalam nas ataupun hadis. Kemudian mendakwa bahawa nas sebenarnya kamu yang tak faham. Sebab tu perkara ini perlu kepada apa? Siapa yang nak dakwa, satu perkara perlu bawakan kalam salafus salih.
Di depan kita ada Sahih Bukhari. InsyaAllah, InsyaAllah kita akan, saya akan bincang dengan Muslim, kita akan syarahkan Kitabut Tauhid dalam Sahih Bukhari seperti yang disebutkan Imam Bukhari. Syarahkan kitab I'tisam, syarahkan kitab-kitab hadis, syarahkan kitab Musannaf, syarahkan kitab Muwatta, syarahkan kitab-kitab yang asal. Tengok betul-betul apa kepandangan ulama. Bukan kita sekadar declare, kemudian yang perlu kita hafal, declare inilah dia yang ikut Quran Sunnah sebenar, kemudian sampai kepada minta perkataan daripada Quran Sunnah, tak ada yang keluar kaedah kalam. Kaedah terbina di atas dalil, bukan dalil ikut kaedah. Semua kaedah terbina atas dalil. Kaedah yang sahih, yang tepat adalah kaedah yang terbina di atas dalil. Kerana agama telah sempurna. Kaedah itu hanya untuk memahamkan. Kaedah nahwu dan saraf tidak akan menyalahkan Al-Quran dan hadis. Lafaz Quran itulah asas kepada penciptaan kaedah nahwu. Kalau ada kaedah nahwu yang berbeza daripada Al-Quran, itu dikatakan pengecualian kaedah. Kerana kaedah tak mampu mengungkap segala yang ada pada asal. Betul tak? Kaedah usul fiqh tak boleh berbeza dengan nas. Kalau kaedah tak kena adanya pengecualian. Qawaid fiqhiyah. Ada kaedah. Kalau kaedahnya berbeza dengan nas, dikatakan adanya istisna'at, pengecualian. Bukan kaedah yang mengecualikan, tapi kaedah tak mampu dipraktikkan terhadap semua masalah. Kenapa? Sebab Al-Quran dan nas adalah muhaimin. Quran dan nas adalah nas. Perintah ada kat sana. Kita hanya mampu buat kaedah untuk memudahkan faham. Dan tiap mana ada satu kaedah yang betul 100% tanpa kritikan. Tapi bila ianya kebanyakan masalah boleh kita faham melalui kaedah tersebut, kaedah diterima secara umum dan pasti ada beberapa pengecualian. Betul tidak? Ini asas. Siapa saja belajar bab kaedah, bab usul ke, bab apa sekalipun. Tapi kaedah yang kalam perkenalkan, kaedah takkan salah. Mereka perkenalkan kaedah, dan kaedah mereka namakan sebagai qawati' aqliyah. Hukum qat'i aqliyah yang takkan berubah. Kerjanya sampai bila? Takkan berubah dari sampai bila-bila di dunia sampai akhirat takkan berubah. Kaedah akal. Kaedah akal beza kaedah adat. Dia ada hukum akal, hukum adat, hukum syarak. 3 hukum yang selalu dimana. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Hukum syarak diletakkan kepada masalah fiqah. Fiqah, furu' pakai hukum syarak, pakai Al-Quran, pakai hadis, pakai ijma'. Furu'. Hukum adat berkaitan dengan apa? Apa yang terjadi pada makhluk. Sebab tu bagi golongan ahli kalam mutaakhirin boleh terima hadis-hadis ahad dalam bab syurga neraka sebab dia makhluk. Tapi bab akal, kenal Allah pakai kaedah mana? Bukan syarak. Bab Allah kena pakai kaedah akal. Wajib, mustahil dan harus. Tiap-tiap mazhab kalam mengasaskan kaedah wajib, mustahil dan harus. Cuma pendetailannya berbeza. Allah, Jahmiyah kata yang wajib bagi Allah adalah wujud. Selain daripada itu adalah mustahil. Harus bagi Allah buat apa yang dia nak. Datang Mu'tazilah, yang wajib bagi Allah adalah wujud dan juga segala yang Allah beritahu tentang nama-namanya. Tapi sifat-sifat itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaedah mutaakhirin di kalangan Asy'ariyah Maturidiyah meletakkan 20 sifat yang wajib bagi dalam mazhab Maturidiyah, 20 mustahil dan satu harus. Kaedah Asy'ariyah meletakkan 13 yang wajib, 13 mustahil dan satu harus. Perbezaan pada penitilan. Walaupun kita katakan bahawa mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah telah menyerlahkan bahawa ilmu kalam juga mampu mengisbatkan dengan kaedah yang sama beberapa sifat yang wajib disebabkan pada Allah. Cuma masalah yang berlaku, yang mutaakhirin lagi tetap menafikan dan mengambil natijah yang sama yang diambil oleh golongan Mu'tazilah, menafikan segala sifat-sifat khabariyah. Sifat yang akliyah, yang masuk akal diterima. Sifat Quran Sunnah yang tidak sesuai, mereka namakan sifat khabariyah. Khabar ada, hadis ada, Quran ada. Tapi berbeza pada kaedah kalam, berbeza pada qawati' akliyah, maka mereka pun tolak dengan kaedah-kaedah yang mereka cipta. Tetap tak kena. Tetap menggunakan usul yang salah. Dan perkara ini saya tegaskan banyak kali.
Sehingga kan hatta ada di kalangan kawan-kawan tak suka. Ditimbulkan perkara ini. Tapi saya tetap cerita sebab ada keperluan, bukan tak ada keperluan. Zaman orang sedang mencari kesalahan akidah salafus salih, seolah-olah akidah salaf itu tidak sempurna, mesti ini dan itu. Kita katakan nak belajar, tapi jangan nak kata akidah salaf tak sempurna. Apa yang Nabi ajar kepada sahabat telah pun sempurna. Apa yang sahabat ajarkan kepada tabi'in telah pun sempurna. Dan kesempurnaan orang kemudian hanya ada pada mengikut orang dahulu. Kenapa? Sebab agama ni dah sempurna. Bab lain no. Bab lain zaman dulu nak pergi naik unta, orang kata bengap. Pergi Mekah naik unta. Tak kena. Tak guna otak. Sebab dia bukan bab agama. Bab lain zaman Nabi dengan zaman kita, mana lebih maju? Kenderaan, bab pakaian, bab apa sekalipun, bab teknologi. Satu rahmat Allah. Allah utuskan Nabi pada zaman yang simple ilmu dunianya, supaya mudah menjadi ikutan orang kemudian. Kalau zaman Nabi nak kapal terbang, zaman kita tak ada petroleum, macam mana ikut sunnah? Susah nak isbat. Macam zaman khayalan, macam cerita dinosaur. Dinosaur boleh terbang, kita tak jumpa. Ya ke dinosaur terbang? Habis agama dinafikan. Kalau lah zaman Nabi teknologi tinggi, datang pada zaman kemudian orangnya dah hilang, dah tak ada apa-apa. Dah tak ada kapal terbang, dah tak ada jet, dah tak ada orang boleh terbang daripada Malaysia sampai ke Mekah dalam masa satu hari. Dah tak ada dah. Orang kemudian datang, dia dengar cerita, wih, ni cerita tipu kot. Mana ada orang boleh terbang sekarang ni, betul tak? Sebab tu Allah utuskan Nabi Muhammad. Allah pilih pada satu zaman teknologi yang paling basic, di tempat paling basic, akal paling simple. Sesimpel-simpel akal Arab boleh faham agama Islam. Agama Islam tu mudah. Zaman dan tempat, ini hikmah kenapa Allah utuskan di Makkah Al-Mukarramah, yang mana ketika itu dikatakan tamadun yang paling tidak tersusun. Mereka ada kepakaran tapi tak tersusun, tak ada organisasi yang jelas dalam pentadbiran dan sebagainya, supaya mudah untuk kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi diutuskan pada zaman tersebut, namun apa yang Nabi tetapkan, apa yang ada Quran dan sunnah, tidak pernah menghalang sebarang kemajuan. Cuma Nabi tuntut kita beragama, ikutlah apa yang Nabi ajarkan. Ikut Al-Quran dan sunnah ijma' dalam bab akidah. Ikut Al-Quran dan sunnah dan ijma' dalam bab fiqh. Ikutlah Quran, sunnah, ijma' dalam masalah akhlak sekalipun, sekiranya ia berkaitan dengan agama. Akhlak ada yang berkaitan dengan agama. Ada akhlak yang asal, yang agama ikrarkan. Ada akhlak yang agama perkenalkan. Berkaitan dengan ikhlas, berkaitan dengan konsep yang tak ada dalam fitrah. Kita nak semua benda nak dapat untung. Kita nak. Tapi Islam ajarkan ikhlas. Akhlak yang memang Islam perkenalkan. Ada akhlak yang sedia wujud dalam fitrah, Islam ikrarkan. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk sempurnakan akhlak, bukan akhlak tak ada. Jahiliah dah ada akhlak, muliakan tetamu, tidak bercakap bohong, tidak berdusta, memuliakan wanita, protect pada perempuan, akhlak mereka jujur dalam perniagaan, akhlak menghormati orang luar dan sebagainya. Ini semua ada pada masyarakat jahiliah. Nabi datang sempurnakan. Macam mana? Apa yang baik dikekalkan dan levelnya pada asalnya level kemanusiaan berubah jadi agama. Diberikan pahala. Suka memaafkan, biasanya itu benda yang untuk di sini tapi dijadikan agama. Dan banyak perkara yang tak sempurna diubah jadi sempurna. Masuk rumah ikut pintu belakang sebagai adab. Walaisal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manittaqa. Bukanlah satu kebaikan masuk rumah orang ikut pintu belakang. Kebaikan sebenarnya pada takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Waqtul buyuta min abwabiha. Masuk rumah orang ikut pintu utama. Bagi salam bukan kat dapur, bagi salam kat depan rumah. Kalau kat dapur deal dulu awal. Nak hulur makanan ikut belakang, tapi bukan itu adabnya. Islam betulkan adab. Ada akhlak yang tak wujud dalam masyarakat jahiliah tapi Islam perkenalkan.
dan ajarkan inilah dia akhlak Islam dan sebagainya. Quran, sunnah, ijma' diguna pakai dalam Al-Quran, dalam bab akidah, ibadah dan akhlak. Dan inilah dia manhaj salafus salih. Manhaj salafus salih. Asasnya berdiri di atas perkara tersebut. Okey. Tuan-tuan mesti tanya, kenapa Ustaz tak baca ini? Ustaz kata tak sedia tu. Tak. Soalan ni ada yang minta saya ulang balik. Berkaitan dengan manhaj salafus soleh, berkaitan dengan ilmu kalam, dan soalan tu orang yang minta ada di talian. Dan saya tu tak salah untuk syarahkan semula. Tak boleh tahu mesti saya minta izin hujung-hujung. Okey, jadi inilah asasnya kenapa kenapa akidah ini perlu merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah, perlu merujuk kepada Al-Quran dan sunnah dan ijma' salafus salih. Sebab tu perlu datangkan kalam sahabat. Kalau betul mengisbatkan Allah istiwa satu kekufuran, itu menyamakan Allah dengan makhluk, mentashbihkan Allah Subhanahu Wa Taala, bawakan satu pandangan walaupun seorang dari kalangan, sama ada dari hadis, kalau hadis ada bawalah, kalau Quran ada bawalah. Kalau jumpa, kita kata tak ada. Tapi kalau ada bawa. Ambil kalam sahabat kalau jumpa. Ambil kalam tabi'in kalau jumpa. Ambil kalam tabi'in kalau jumpa. Syaratnya sahih, jangan yang reka yang buat-buat. Dengan bawakan. Adakah ditemukan? Takkan ditemukan. Kita suruh bawa dalil, tak temu. Kita bawa dalil beratus-ratus dalil, malah ribu dalil, kata tak valid. Lepas tu declare siapa ahli sunnah sebenar. Sunnah ni apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terus. Rasulullah sallallahu, okey. Jadi ini bab hadis ahad dan mutawatir dan ahad. Jadi hadis ahad bagi ahli sunnah wal jamaah, hadis ahad sekiranya sahih, ianya diterima. Kerana bab qabul dan rad adalah kembali kepada bab sahih atau tidak. Sekiranya perawi cukup sifat, cukup 5 sifat, sekiranya hadis cukup 5 syarat, syarat kesahihan yang kita dah sebutkan, cukup syarat, maka hadis itu hadis yang sahih. Sama ada seorang yang beritahu, 2 orang yang beritahu, tidak mempengaruhi kesahihan yang ada pada hadis tersebut. Cuma kalau makin ramai, makin kita rasa tenang. Sesuatu perkara yang yakin. Sebab tu ulama mutaqaddimin mengatakan bahawa hadis ahad kalau dia sahih, maka dia yufidul yaqin. Sebahagian kata yufidul zan, tetapi mereka kata wajib beramal dan menerimanya. Mereka tak kata tolak. Hatta ulama usul yang mengatakan yufidul zan, mereka tak kata tolak. Berkaitan dengan hadis ahad, apakah title berita yang terkandung dari ahad? Pertama kata yufidul yaqin, ini mutaqaddimin. Mana 100%, kalau sahih terima 100%. Sebahagian lain kata yufidul yaqin apabila adanya qarinah-qarinah yang mana disebutkan oleh Syekh dalam bab ini. Iaitu ulama salafus salih, ulama di kalangan ulama-ulama ahlul hadis yang datang selepas timbulnya istilah zan dan yakin dalam ilmu agama. Dan ketiga, ulama kalam, jumhur mutakallimin kata yufidu zan. Artinya kuat, diterima. Kuat, berita tu kuat, cuma tak sampai 100%. Itu erti yufidu zan. Mereka kata wajib amal atau tidak? Mereka pun kata wajib beramal dengannya. Kaedah kata akidah hanya yang mutawatir, ini kaedah ahli kalam. Sebab tu kita akan bincang ke depan nanti, akan disebutkan nanti. Kalau kata akidah kami hanya terima yang mutawatir, ahad kami gunakan dalam masalah fiqh, katalah kalau jumpa hadis mutawatir, kalau jumpa kita kata okeylah. Tapi kalau kaedah itu sendiri, kita tanya apa yang membezakan antara dia kata bab usul kita perlu pakai yang yakin, mana yang 100%. Kalau bab furu' boleh pakai hadis ahad. Okey. Jawapan yang asal kita dah jawab tadi. Bab asal yang mana satu usul? Bab usul bab apa? Bab akidah. Atau bab apa bab usul?
Bila bab akidah. Islam dan kufur dalam bab masalah akidah. Masalah iman. Kata iman kat mana? Iman apa dia? Dia kata hati saja. Amalan? Tak, furu'. Apa beza usul dengan furu'? Cuba bagi tak ada satu yang tuan-tuan pernah dengar. Apa beza usul dan furu'? Dalam kaul yang ada. Kita nak letakkan bab tu boleh hadis mutawatir. Bab ni tak boleh, bab tu boleh guna ahad. Bab ni tak boleh guna ahad. Ada yang kata usul adalah i'tiqad dalam hati, amalan adalah furu'. Ini ahli kalam kata. Usul berkaitan dengan hati, amalan adalah furu'. Ni kata siapa? Kata ahli kalam. Jadi tidak ada satu amalan pun yang boleh dihukumkan sebagai kufur kecuali hati dia yang kufur. Orang sembah sampai ke tahap yang melampau, orang sembah berhala sekalipun tak boleh kata kufur selagi hati dia mengatakan Allah yang cipta. Orang pergi minta kat kubur tak boleh kata amalan tu kufur. Sebab amal itu hanya furu'. Yang penting hati dia minta dengan Allah. Tak ada satu amalan sekalipun. Itu bila belajar kitab kalam. Kita tanya, mazhab apa tuan? Saya mazhab Hambali. Tuan mazhab apa? Saya Syafi'i. Tuan mazhab apa? Saya Maliki. Tuan mazhab apa? Saya Hanafi. Okey, mari kita buka kitab fiqh. Kitabur Riddah. Kitab Riddah, kitab murtad. Dalam bab hudud semua sekali kita bincang kitab Riddah. Maka disenaraikanlah berpuluh-puluh amalan yang menjadi kufur yang boleh dihukumkan orang tu dengan hukum riddah. Oh tu fiqh. Kami fiqh memang ikut bab fiqh. Bab ni, tadi kata tak ada terlibat. Amalan tak ada yang kufur pun. Tu furu'. Furu' apa sampai kitab riddah sampai terkeluar di Islam? Furu' apa? Sebab tu sampai sekarang kaedah memisahkan antara akidah dengan ibadah, kaedah yang mengelirukan sampai bila-bila. Agama Nabi datang sempurna, takkan ada percanggahan antara bab akidah dan bab ibadah. Kita belajar bab akidah. Saya ulang balik benda yang sama. Af'alullah ghairu mu'allalah. Perbuatan Allah tidak boleh dikeranakan dari sesuatu kerana. Kalau Allah kerana suatu perkara, kerana Allah buat sesuatu kerana suatu kerana itu mendahului perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan macam-macam ilah lagi lah. Al-illah ghairu mu'allalah. Af'alullah ghairu mu'allalah. Okey? Itu masalah belajar akidah dengan ahli kalam. Pelajar yang sama masuk subjek maqasid syariah. Pelajar yang sama lepas belajar kitab ni, syarah keluar atau ustaz keluar, masuk syarah baru cerita tentang maqasid syariah. Syariah ini, apa yang Allah syariatkan mesti ada tujuannya. Mana ada sia-sia. Tak keliru kita. Satu ilmu yang tersendiri tentang maqasid syariah. Kat sini kata tak boleh ada maksud, maka ditafsirkan lagi. Takkan habis. Timbul akan ada jawapan selagi dibenarkan takwil. Bolehlah buat apa sekali pun. Minta maaf lah. Ni ayat ni. Sebab tu bab-bab begini, bab-bab yang tidak dibenarkan atau orang ramai yang tak suka dibincangkan kerana dia melibatkan apa? Melibatkan banyak perkara. Sebab tu kalau nak terima tak nak terima, cerita nombor 2. First kali kita kembali pada kaedah asal dalam bab akidah, ibadah dan akhlak, perlu amalkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Tapi kalau kita tengok kepada ustaz-ustaz yang pro sana, dia twist. Tahu dia twist. Golongan nama apa? Wahabiyah. Wahabi lah. Siapa yang kena Wahabi? Saya tak. Wahabi makan buaya. Apa lagi Wahabi? Aku tahu. Apa lagi? Wahabi teroris lah, Wahabi inilah, itulah, macam-macam sekali. Akan dikata apa? Adalah golongan anti hadis. Tiba-tiba Wahabi kena jadi anti hadis. Kita ceritalah ahli sunnah ikut Quran. Kenapa anti hadis? Sebab tak amalkan hadis dhaif. Sejak bila orang tak amalkan hadis dhaif?
Hadis dhaif bukan tak amal. Memang ada kita tak amal. Kita cerita yang sahih yang kita terima. Tapi hadis dhaif itu kita letakkan dalam bab i'tibar, dalam bab nak tunggu syawahid. Kita tak boleh amal kecuali ada sokongan-sokongan. Okey. Bab fadlul amal boleh tidak? Boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa boleh bab fadlul amal? Sebab dia cerita fadilat je, dia bukan cerita bab mengajarkan kita amalan baru. Dia cerita bab fadilat. Solat memang dah ada. Tak ada hadis tu pun kita solat juga. Baca Quran memang dah ada Quran depan kita. Itulah Qurannya. Dia tak bawa Quran baru. Dia tak bawa zikir baru. Fadlul amal dan targhib dan tarhib. Kenapa boleh amal? Sebab dia bukan bab ajarkan kita amalan baru. Dia bab fadilat satu amalan. Bab galakkan untuk beramal. Berkaitan dengan dosa orang-orang melakukan zina sebagainya. Kita baca sebagai iktibar. Boleh diamalkan dengan syarat-syaratnya. Kenapa? Sebab dia tidak mengharamkan satu benda baru. Sebab tu hadis bab fadilat dibenarkan untuk diamalkan. Sebab tu syarat yang disepakatkan oleh ulama hadis bab hadis dhaif adalah ada usul syarak. Dah ada syarak menerangkan tentang perkara tersebut. Dia cuma menambahkan fadilat ataupun targhib atau pahala ataupun dosa tentang perkara tersebut. Sebab tu boleh amal, bukan sebab beramal hadis dhaifnya. Tapi kerana memang dah ada usul syarak. Cuma dengan bab berhati-hati, sebab hadis dhaif ni dia bukan yang maudhu' yang buang terus. Hati-hati beramal dengan mengharapkan kebaikan yang ada padanya. Atau mengelak atau berharap kita menjauhi suatu perkara yang memang diharamkan dan takut terhadap ancaman yang ada dalam hadis dhaif tadi. Takut ancaman tu memang sabit daripada Nabi SAW. Okey. Dalam masa 10 minit ni tuan pengurusi sampai 9.45 saya baca sekali imbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan utusannya dalam jumlah ahad dan tulisan-tulisan baginda diutus melalui bilangan ahad. Muka surat 146. Jadi bab akidah Nabi utuskan semua sahabat-sahabat. Nabi pergi utuskan sahabat bawa surat pergi kepada Muqawqis, pergi kepada raja Iraq, pergi kepada raja Mesir, pergi kepada raja Rom, pergi kepada raja Najasyi, pergi pada kabilah-kabilah Arab, ketua-ketua kabilah dan sebagainya. Sampaikan semua yang pergi, hatta Muaz bin Jabal pergi ke negeri Yaman, yang mana raja dah runtuh sekalipun, tapi pergi sampai kepada negeri Yaman. Jumlahnya ahad atau mutawatir? Berapa ramai sahabat yang pergi? Ada Nabi utuskan 70 orang pergi. Satu surat. Masuk. Tuan, masuklah Islam. Yang kedua, masuklah Islam. Tuan, masuk Islam. Tuan, masuk Islam. 70 kali baru terima. Tak. Nabi utuskan secara ahad. Tiap-tiap surat dibawa oleh seorang utusan Nabi. Berita itu dibawa oleh seorang yang dipercayai. Cukuplah dipercayai. Bawa khatam Nabi SAW. Bawa cop Nabi SAW. Dan dikenali keasliannya. Diterima atau tidak? Terima. Bab akidah ke bab ibadah? Semua sekali. Agama Islam. Ajak mereka masuk Islam. Ini akidah ke ibadah? Akidah. Najasyi masuk Islam. Satu Madinah masuk Islam kerana Mus'ab bin Umair. Dan tak nak ajarkan Islam. Itu jumlah mutawatir ke ahad? Jumlah yang ahad. Tidak disyaratkan mutawatir. Dan benda ni tak pernah pun dibincangkan sebelum ini. Sebelum golongan datangnya golongan Mu'tazilah. Sebab tu saya selalu sebut, kalau anda betul sangat, habis yang ilmu yang anda ambil daripada mana? Muallimul awwal Aristotle, guru pertama ajar pada kami. Berapa banyak jaraknya? An-Nazam tahun ke-80 tak terima riwayat hadis pada tahun pertama hijrah. Atau sebelumnya atau selepas masa Nabi hidup. Zaman dia bila dia jumpa sahabat, tak nak terima sebab takut sahabat silap. Kerana sahabat beritahu ramai-ramai. Yang mana sahabat orang Arab, bahasa yang sama, tempat yang sama, tak nak terima. Yang kau pergi ambil ilmu Aristotle zaman bila punya? Berapa ribu tahun? Berapa bahasa berpindah? Dengan jarak geografi, dengan jarak segalanya, dengan tak ada sanad. Dah lah tak ada sanad, tak ada, tiba-tiba yang ni jadi qat'i, yang ni jadi zanni. Paling tidak logik.
Orang yang menerima pertutusan itu tidak mengatakan kami tidak menerimanya kerana ia adalah berita yang disampaikan secara ahad. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tak ada pun raja kata, hai, seorang je datang, kami tak terima surat ni, tak terima. Tak ada seorang pun raja yang terfikir macam tu, walaupun dia kafir. Tak ada seorang raja yang menolak utusan Nabi atas alasan ianya ahad. Sebab tu Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Okey. Maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala memelihara hujah-hujah dan keterangan-keterangannya kepada manusia supaya hujah dan keterangan-keterangannya tidak rosak. Jadi ketika Allah utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan Quran yang teks yang asli tadi, Allah pelihara, artinya Allah pelihara perkataannya saja ataupun kandungannya sekali? Kalau Allah pelihara perkataan, tak pelihara kandungan, mana ada orang yang selamat? Allah akan pelihara Quran. Quran yang Allah pelihara lafaznya sahaja ataupun dengan ajaran dan dengan kandungannya sekali? Kandungan sekali. Kalau Allah Quran hanya pelihara lafaznya, manusia berpecah juga. Semua orang suka hati tafsirkan Quran. Tapi Allah ketika Allah utuskan Quran, Allah kata huwallazi arsala rasulahu bil huda, dengan Al-Quran, wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Inilah Allah izharkan untuk jadikan agama yang kuat, agama kuat, hujahnya kuat, akidahnya. Kandungan Quran itu terpelihara. Terpelihara Quran, terpeliharanya hukum berkaitan dengan akidah dengan terpelihara hukum fiqh, yang mana lebih utama? Akidah. Ni masalah fiqh, tak boleh berubah, kita ikut dalil. Masalah akidah, tak apa. Dulu lain, sekarang lain. Sebab tu timbulnya istilah dalam akidah yang sama, ada mazhab salaf, mazhab khalaf. Tak boleh, dulu kata sama, lama-lama tak boleh. Mesti akan datang perkara yang baru. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala menghina orang yang mendustakan Rasulnya ketika hidup dan sesudah matinya, serta mendedahkan keadaan mereka kepada orang ramai. Sufyan bin Uyainah berkata, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyembunyikan seseorang yang mendustakan hadis. Abdullah bin Mubarak berkata, ni bab hadis, Allah pelihara Al-Quran, begitu Allah pelihara hadis Nabi SAW. Sebab apa? Quran terpelihara. Kandungan Quran terpelihara dengan apa? Sebab Nabi tak bacakan Quran, Nabi biarkan. Bila Nabi baca Quran, Nabi bacakan kepada orang Arab yang faham bahasa Arab. Yang mana tak faham, sahabat tanya, Nabi terangkan. Terpelihara atau tidak? Terpelihara. Hadis Nabi ketika sampaikan hadis, Nabi bercakap dengan siapa? Cakap dengan Cina ke India ke Melayu? Cakap dengan Arab. Sahabat Nabi orang Arab yang fasih. Jadi ajaran Nabi diterima oleh orang Arab, sahabat Nabi yang fasih. Mereka faham tak ajaran Nabi? Faham. Mereka tak belajar Nahu kot. Betul lah, zaman tak ada Nahu lagi. Zaman tak ada Nahu, tak ada balaghah, maka tak sempurna kefahaman mereka? Tak. Nahu saraf ada sebab perkataan mereka lah yang wujudnya Nahu dan saraf. Ilmu agama tak ada ilmu yang baru. Saya ulang balik, benda yang sama. Ilmu tajwid untuk mengekalkan apa? Sebutan Quranul Karim. Makharijul huruf untuk kekal sebutan makhrajnya. Tajwid mengekalkan cara bacaannya. Ilmu nahu mengekalkan barisnya. Ilmu saraf mengekalkan strukturnya. Ilmu qiraat mengekalkan cara wajah-wajah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu balaghah mengekalkan kefahaman. Itu yang cuba diutarakan oleh seluruh ilmu. Ilmu apa lagi yang ada? Qawaid fiqhiyah untuk mengekalkan kaedah fiqh yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fiqh, ajarkan balik apa yang ajar. Hadis, kekalkan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana Nabi riwayatkan. Jaga kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu apa lagi ada? Mana ada ilmu yang lawan dengan dulu? Semua kata dulu sempurna, kaedah tu buat kemudian. Kecuali ilmu apa? Ilmu kalam. Ilmu kalam buat kaedah, dulu salah, kami betul. Dulu zanni, kami qat'i. Dan satu lagi, kecuali ilmu tasawuf. Bukan tasawuf yang betul yang Nabi ajar. Tasawuf betul, ulama takkan tentang. Apa Nabi ajar betul lah.
Tapi tasawuf yang mengatakan, oh ilmu Nabi level ahli syariat, kami level makrifat, kalau level hakikat kami lebih tinggi, itu yang ulama tolak. Cara zikir Nabi menyusahkan, zikir yang kami buat lebih senang. Cara Nabi kena faham makna, cara kami cukup dengar muzik. Mana boleh. Okey. Oleh itu Allah, seterusnya kata Abdullah bin Mubarak berkata, sekiranya seorang lelaki di lautan ingin berdusta dalam percakapannya, nescaya orang akan berkata si fulan itu pendusta. Kata beliau, kenapa di lautan? Saya rasa di waktu malam. Saya tengok sekejap kalau Abdullah bin Mubarak. Lau hamma rajulun fi sahari. Sahar apa makna dia? Okey. Lau hamma rajulun fi sahari ay yakdhiba fil hadisi la asbaha wan nasu yaqulun fulanun kadzdzab. Jadi bukan pada tengah lautan, ketika waktu sahur. Kalau ada seorang lelaki berhasrat untuk buat hadis dusta pada waktu sahurnya, besok pagi orang kata ni penipu. Ada tak orang buat hadis palsu? Ada, memang ada. Tapi selesai tak? Tak. Waktu mereka ni yang marah dengan orang yang kata hadis palsu. Penat kami buat hadis palsu, ni datang palsu, maudhu'. Bukan penat lagi nak perah kepala sampai mimpi. Kan? Jumpa satu kalam yang nampak hebat, datang ni kata palsu. Oh, palsu. Korang kenal hadis Nabi melalui sanad-sanad, kami memang mimpi jumpa Nabi. Korang kenal hadis melalui Nabi, kami memang jumpa dengan Allah. Allah berkata kepada kami. Orang jahil boleh terima. Maka berubahlah wahai. Anda dah baca ni Kenapa ada dua tanda kat sini? Oh, tak baca. Baru tadi. Pencarian yang sama. Okey. Sampai sini lah. Sampai sini. Nasib baik dia punya ni pen yang sama. Okey. Jadi kita 147 minggu depan. Okey, kita ada dalam bab sekalipun hadis ahad ada kemungkinan mengandungi benar dan dusta, akan tetapi membezakan antara sahih dan dhaif. Ini juga anda dah sebutkan. Sebenarnya apa anda syarahkan ada dalam perbincangan yang seterusnya. Kita baca sekali imbas pun dah faham insya-Allah. Okey, kita buka soalan. Soalan insya-Allah 10.45. Kalau ada soalan, tafadhal Ustaz. Zahir Quran kafir menurut golongan Ahlul Kalam, mereka namakan semua sifat-sifat Allah yang perlu ditakwilkan atau disebutkan mengandung kekufuran. Kenapa kufur? Menyamakan Allah dengan makhluk. Faham Jadi sebab itulah wajib ditakwilkan atau diberikan makna yang lain atau dibekukan makna. Tak boleh bagi makna. Sebab makna dia mengandungi kekufuran. Kerana kekufuran dan syirik bagi Ahlul Kalam, mereka tidak membincangkan syirik berkaitan dengan sihir. Tak ada buku kalam. Syirik dalam bab amalan tak ada, tak wujud dalam kamus ilmu kalam. Syirik yang pergi minta dengan kubur ke, ikat tali, pakai tali tangkal ke, azimat ke, sihir pergi istighasah ke, memang tak ada dalam kamus ilmu kalam. Ilmu kalam hanya bincangkan kalau kata Allah sifat macam ni, kamu dah samakan Allah dengan makhluk. Tashbih ilmu kalam hanya fokus mereka pada bab tersebut. Bab sifat Allah. Bab sifat Allah, bab perintah Allah, sembah selain Allah, ini bab nombor 2. Dia fokusnya pada bab macam mana sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana cara mereka? Mereka kajilah segala alam yang ada dengan kaedah apa sahaja yang wujud pada alam takkan wujud pada Allah. Betul tidak? Betul pada asasnya. Betul pada asasnya. Namun masalah mereka menjadikan tiap-tiap makna kalam yang ada pada alam itu dikatakan tak ada pada Allah secara maknanya. Secara lafaznya tak boleh ada perkongsian bahasa. Bila sebut wajah, mereka kata wajah mesti ada mata hidung, mustahil Allah ada mata hidung, mesti Allah berjasad. Sedangkan wajah kata bab perkara ghaib, perkongsian yang ada hanya perkongsian makna secara umum, bukanlah perkongsian secara hakikat. Tak ada satu hakikat yang sama antara satu perkara dengan perkara yang lain.
Apatah lagi tu sesama makhluk, apatah lagi perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu kalam mereka fokus kepada bab sifat Allah. Apa sahaja sifat yang dikatakan menyamakan Allah makhluk, itulah syirik dalam pandangan mereka. Iaitu sebab tu golongan syirik tak mustahil lah mereka akan mengadakan musyabbihah, menuduh orang yang mengisbatkan sifat sebagai musyabbihah dan mujassimah. Kalau zaman dulu, ya, ada golongan musyabbihah dan mujassimah yang memang katakan Allah Subhanahu Wa Taala perlu pada tempat, Allah turun macam kami turun, Allah Subhanahu Wa Taala ada tangan macam kami. Golongan musyabbihah memang betul-betul wujud dan mereka ni telah sirna, telah hilang. Cuma ahli kalam dia tak boleh terima orang isbatkan juga sifat tersebut, kerana dia kata kalau isbatkan mesti musyabbihah. Ini yang mereka tuduh ahli sunnah yang ada kat tengah-tengah sebagai musyabbihah. Zaman sekarang kalau buka kitab sunnah, ahli sunnah tolak akan ada, hatta dalam akidah tahawiyah ni akan Imam Tahawi akan rad kepada golongan yang menafikan sifat, kemudian beliau akan tolak pada golongan yang musyabbihah, menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Kedua-dua ini ditolak. Namun masalah yang berlaku sekarang, mengisbatkan sifat dinamakan tashbih. Bukan menyamakan sifat Allah dengan makhluk, tak. Mengisbatkan sifat yang Allah beritahu itu sendiri pun dinamakan sebagai tashbih. Itu masalah yang berlaku sekarang. Dan tashbih itu apa maknanya? Tashbih dalam ilmu kalam artinya syirik, menyamakan Allah dengan makhluk. Dan syirik artinya apa? Kufur. Walaupun mereka tak kata secara lafziahnya kafir begitu saja, tapi itulah dia kesan daripada perkataan tashbih. Sebab tu kalau kata mujassimah, bukan satu benda yang kecil. Ni golongan mujassimah sebagainya. Dalam ta'rif ilmu kalam, mujassimah lah orang yang melakukan syirik dalam bab rububiyah atau bab sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu zahir Quran pada mereka ada mengandung kekufuran yang perlu ditakwilkan, kerana mustahil dalam kalamullah ada kekufuran. Sedangkan memanglah mustahil dalam kalam ada kekufuran. Cuma kalamullah itu yang Allah sebutkan, lafaz yang Allah sebutkan lafaz yang paling sempurna, makna juga paling sempurna. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Qur'anan Arabiyan ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Yang perlu kita buat takwa jelah. Quran tu memang bahasa Arab yang tak salah dah. Tak salah lafaznya, tak salah maknanya. Cuma yang penting kita la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Kerja kita bertakwa. Buat apa yang suruh, tinggal apa yang dilarang, percaya apa yang diberitakan, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.